بالعالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 10. Muka surat 10, baris bawah sekali. Muka surat 10, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bersalahan qaul qadi dan Imamul Haramain bahawasanya segala sifat yang wajib diketahui atas jalan tafsil itu 20 sifat dengan ditambahkan sifat maknawiyah yang 7. Dengan ditambahkan sifat maknawiyah yang 7, iaitu kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Dan ditambah sifat maknawiyah yang 7. Dengan ditambahkan sifat maknawiyah yang 7. Jadi hak cetakan baru ni sifat sa per alif te dengan lafaz jamak. Adapun hak saya ni, hak jawi lama ni, dengan ditambahkan sifat maknawiyah yang 7. Sa per te marbutah. Hak dalam jawi baru tu sifat sa per alif te. Te dia panggil te perahu. Te marbutah dia panggil te sanggul, bulat gitu. Kemudian te perahu tu dia panggil gitu. Sifat. Jadi sifatun 1, sifatani 2, sifatun 3 ke atas. Jadi sifat maknawiyah ni ada 7, maka didatangkan dengan ditambahkan sifat maknawiyah yang 7. Cuma kita nak baca tu bunyi janggal sedikit lah. Kalau orang tengok kitab, dia perasan lah kenapa baca dengan ditambah sifat maknawiyah yang 7. Sifat jadi panjang sikit bunyi tak? Sebab ada alif lepas depa tu kan. Sifat maknawiyah yang 7. Kalau sa pe marbutah tu sifat, gitu je. Sifat ke boleh lah tu. Sebab dia te marbutah. Bila te marbutah ni, kita kalau berhenti kita boleh baca dengan te, dan kalau berhenti kita boleh baca dengan he. Kalau te marbutah. Kalau kita berhenti, kita wakaf, nak baca dengan te pun boleh, nak baca dengan he pun boleh. Nak baca dengan te ni sifat. Gitu. Nak baca dengan he sifat. Kita perasan tak dalam perkataan yang kita gunakan
banyak di hujungnya adalah termarbutah. Yang mana terkadang kita sebut dengan he, terkadang kita sebut dengan te. Contohnya wahdaniyah. Disebut macam mana? Wahdaniyah ke wahdaniyat? Dengan he ke dengan te? Biasa-biasa. Mukhalafatu ni qiyamuhu ta'ala binafsi. Lepas tu wahdaniyah dengan he ataupun wahdaniyat. Wahdaniyat gitu, bukan wahdaniyah. Wahdaniyah ke wahdaniyat. Wahdaniyah dah dengan he. Lepas tu kita pergi pula kepada kudrat iradat. Dengan te pula dah. Wahdaniyah, kudrat, iradat. Jadi mana wahdaniyah kita berhenti dengan he. Kudrat kita ambil te pula dah. Iradat kita ambil te pula dah. Dia sama je tu. Wahdaniyah, kudrah, iradah sama je. Di hujung tu termarbutah. Yang masyhurnya kita berhenti dengan he. Masyhurnya gitulah. Taharah, solah, tu termarbutah belakang tu. Ibadah, tariqah, syariah, tu termarbutah belakang tu. Ke kita sebut dengan taharat gitu. Taharah ke taharat? Taharah. Kemudian solah ke solat? Kadang-kadang solah, kadang-kadang solat. Ada? Ibadah ke ibadat? Kalau kita baca Rumi jadi ibadat. Kalau kita sebut kat Jawi jadi ibadah. Muamalah, munakahah, janayah. Itu marbutah pula kita. Jadi dalam perkataan kita ni di penghujung memang banyak termarbutah. Yang mana terkadang kita berhenti wakaf dengan he, terkadang kita berhenti wakaf dengan te. Masyhurnya berhenti dengan he lah. Macam sifat. Kita sebut sifat. Sifat je dengan te dah. Termarbutah. Dengan ditambahkan sifat sifat maknawiyah yang 7. Bersalahan bagi qaul qadi. Dia ada nota kaki di luar tu. Huwa Abu Tayyib Bakrin Abu Tayyib Bakrun Muhammad bin Bakillani. Ni qadi Abu Bakar Al-Bakillani. Yang mana pekohnya adalah bermazhab Syafi'i. Dan Imamul Haramain. Imamul Haramain ni dia pekohnya bermazhab Syafi'i. Imamul Haramain. Imamul Haramain ni guru kepada Imam Ghazali. Imamul Haramain guru kepada Imam Ghazali. Bersalahan bagi qaul Qadi Abu Bakar Al-Bakillani dan Imamul Haramain, ini ulama Mekah, guru kepada Imam Ghazali, bahawasanya segala sifat yang wajib diketahuikan atas jalan tafsil itu 20 sifat dengan ditambahkan sifat maknawiyah yang 7. Dengan ditambah sifat maknawiyah yang 7 yang wajib diketahui atas jalan tafsir jadi 20. Yang terdahulunya adalah atas jalanan Imam Asy'ari. Atas jalanan Imam Asy'ari yang wajib diketahui secara tafsil hanyalah 13 sifat jua. Yang wajib diketahui atas jalan tafsil adalah 13 sifat. 13 sifat.
Itu atas pandangan itu atas pandangan yang rajih. Atas pandangan yang rajih. Atas pandangan yang kuat dalil, yang wajib diketahui atas jalan tafsilnya adalah 13 sifat. Bersalahan bagi qaul qadi, pandangan Qadi Abu Bakar Al-Bakillani dan Imamul Haramain, kurun yang kelima Imamul Haramain, bahawasanya segala sifat yang wajib diketahui atas jalan tafsir itu 20 sifat dengan ditambahkan sifat maknawiyah yang 7. Kita biasanya ingat dan disebut biasanya sifat 20 atas jalanan Imam Maturidi. Kenapa di sini tidak disebut Imam Maturidi? Disebut qaul Qadi Abu Bakar Al-Bakillani dan juga Imamul Haramain. Mana hak Maturidinya? Termasuk Maturidi. Maturidi 20 sifat. Kemudian hak Maturidi ni ada tambahan pula. Daripada 20 sifat ada tambahan. Mana hak didatangkan hak Maturidi? Sebab sekarang ni disebut 20 sifat qaul Qadi Abu Bakar Al-Bakillani dan Imamul Haramain. Mana hak Imam Abul Mansur Al-Maturidi yang biasanya kita disebut sifat 20 jalanan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Dia ada di bawah tu. Mana? Dia di muka surat 12 baris atas sekali. Surat 12 baris atas sekali. Surat 12 baris atas sekali. Dan menjalani Al-Maturidiyah atas menisbatkan sifat takwin. Jadi Al-Maturidiyah, ulama-ulama yang mengikuti jalan Imam Abul Mansur Al-Maturidi, dia ada tambahan pula daripada 20 sifat, iaitu sifat takwin. Maknanya jalanan Imam Maturidi ni, jalanan Imam Maturidi ni ada 2 jalanan. Satunya ini jalanan sifat 20. Jalanan sifat 20. Tapi tambah lagi atas sifat 20 ni akan sifat takwin. Jadi 20 ni termasuk qaul Qadi dan Imamul Haramain. Pandai ni. Tetapi termasuk juga 20 ni pandangan Imam Maturidi. Cuma Imam Maturidi, jalanan ulama-ulama yang mengerti jalanan Imam Maturidi ni, ditambah atas 20 akan sifat takwin, jadi 21. Sama juga dengan qaul Qadi dan Imamul Haramain. Cuba tengok di musrat sebelah. Musrat sebelah baris yang keempat daripada bawah. Baris keempat daripada bawah. Dan menjalani pula Qadi dan Imamul Haramain atas menisbatkan sifat idrak. Tengok. Jadi maknanya qaul Qadi dan Imamul Haramain ni bukan hanya sifat 20, tambah satu lagi ni sifat idrak. Begitu juga jalanan Imam Maturidi, bukan hanya sifat 20, tambah satu lagi sifat takwin. Begitu. Jadi 20 ni yang kita masyhur sebut jalanan Imam Maturidi. Sama dengan jalanan jalanan Qadi Abu Bakar Al-Bakillani dan jalanan Imamul Haramain, guru pada Imam Ghazali. Tapi sebagaimana Abu Bakar Al-Bakillani dengan Imamul Haramain, hak 20 ni tambah satu lagi sifat idrak. Jadi hak Maturidi sama juga.
Hak 20 ni tambah satu lagi sifat takwin. Situ. Pandai ni. Jadi sama ada jalanan Abu Bakar Al-Baqillani ataupun Imamul Haramain ataupun jalanan Imam Maturidi yang wajib diketahui atas jalan tafsil adalah 20. Sebab macam sebut tadilah, kita duk dengar sama-sama sifat 13 jalanan Imam Asy'ari, sifat 20 jalanan Imam Maturidi. Tiba-tiba di sini hak 20-nya adalah jalanan Abu Bakar Al-Baqillani, Qadi Abu Bakar Al-Baqillani, dan jalanan Imamul Haramain. Mana Imam Maturidi? Sama juga dengan Imam Maturidi, cuma Abu Bakar Al-Baqillani dengan Imamul Haramain 20 sifat, tambah lagi satu sifat takwin. Jalanan Imam Maturidi 20 sifat, tambah lagi satu, jadi tambah lagi satu sifat takwin. Jadi hak Qadi dengan Imamul Haramain 20 tambah sifat takwin. Jalanan Imam Maturidi 20 tambah sifat ni Allah. Hak Qadi Abu Bakar Al-Baqillani dengan Imamul Haramain tambah sifat idrak atas 20 sifat. Jalanan Al-Maturidiyah tambah sifat takwin atas 20 sifat. Jadi makna 20 sifat adalah jalanan Qadi Abu Bakar Al-Baqillani, jalanan Imamul Haramain, dan termasuk jalanan Imam Maturidi. Tiga lah di sini ni. Tapi yang kita sebut sama-sama jalanan sifat 20 adalah jalanan Imam Maturidi. Jalanan sifat 13 jalanan Imam Asy'ari. Kita jalanan Imam Maturidi, jalanan Imam Asy'ari ni kita yalah, kita cuma masyhurnya jalanan sifat 20. Jadi bila sebut jalanan sifat 13 di awal kitab Faridatul Faraid ni, mungkinlah terkadang pertama kali bagi kitanya. Sebab yang masyhur bagi kitanya adalah jalanan sifat 20, jalanan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Adapun sifat 13, walaupun jalanan sifat 13 tu jalanan yang rajih, jalan yang kuat dalil, yang muktamad sekalipun, kita jarang dengar. Mungkin tak pernah dengar pun sebelum kita belajar kitab Faridatul Faraid. Biasa dalam kitab-kitab Jawi, termasuk kitab Al-Misbahul Munir, kalau tak silap saya lah, hak saya baca malam tadi tu di Masjid Krista tu, dia tidak sebut pun hak sifat 13. Hanya didatangkan sifat 20 sahaja. Jadi kebanyakan kitab-kitab Jawi pondok ni lah, hak dia pakai pondok pun. Bukan buku-buku umi sahaja sifat 20. Bukan buku-buku umi sahaja didatangkan sifat 20. Kitab-kitab Jawi yang sama level, sama kecil lah kita kata dengan kitab Faridatul Faraid ni, terus pergi kepada sifat 20. Terus pergi kepada sifat 20. Hak kitab Faridah, permulaannya didatangkan jalanan Imam Asy'ari sifat 13. Sebab di permulaan kitab, kata Syekh Ahmad Al-Fatani, pengarang kitab Faridatul Faraid, ia akan menjalani jalanan Imam Asy'ari. Jadi dia akan menjalani jalanan sifat 13. Walaupun didatangkan tambahan kaunuhu yang 7, maknawiyah yang 7, tapi sampai ke sifat kalam, sifat yang ke-13, kitab berhenti. Sifat yang ke-14 belum lagi dibicarakan, berhenti di sifat 13. Kemudian
daripada sifat wujud sampai ke sifat kalam, terbahagi kepada nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Situ dulu. Mana barulah nak pergi kepada maknawiyah, kaunuhu yang ketujuh. Kebanyakan kita sebelum nak bicara nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, didatangkan dahulu 20. Sampailah kepada kaunuhu mutakalliman. Barulah bermula sifat 20 terbahagi atas 4 bahagi: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Gitu. Ni lain ni kita Faridatul Faraid, sebab Syekh Ahmad sudah menyatakan bahawa ianya akan menjalani jalanan Imam Asy'ari. Cuma kita ni Asy'ari Maturidi ni kita kurang masyhur sedikit. Kita masyhurnya jalanan Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu kita masyhur. Itu imam-imam ahli sunnah wal jamaah dalam bab fiqh. Imam-imam ahli sunnah wal jamaah dalam bab tauhidnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu tasawufnya Imam Ghazali, Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Itu hak jalanan tasawuf. Jadi tapi kita banyaknya Imam Syafi'i. Kurang kitanya Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Kita mengaji sifat 20, sifat 20 je. Gitu ya dah. Tak ada Imam Asy'ari, tak ada Imam Maturidi. Sebab apa? Sebab dalam bab pegangan ni dia hanya satu jalan sahaja. Antara Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi ni dia hanya ada sedikit perbezaan pada furu' usuluddin. Bukan pada usuluddin, pada hak tapak agama hak usul tu, pada cabang dia, pada furu' saja. Macam di sinilah sifat 13 ataupun sifat 20. Itu hak ada khilaf. Kemudian atas jalanan sifat 13, Imam Asy'ari tetap berpegang kaunuhu tu sifat Allah juga. Cuma kaunuhu qadiran sampai kaun mutakalliman berpegang atas jalan ijmal. Berpegang atas jalan ijmal. Situ je bezanya. Berpegang atas jalan ijmal. Tak wajib berpegang atas jalan tafsil. Tapi kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman sifat Allah Ta'ala. Ijma' ulama' yang sifat Allah. Dah kenapa jadi 13 aja? Kalau kaunuhu tu sifat Allah, kaunuhu tu sifat Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhinggakan. Termasuk kaunuhu tu. Tapi hanya wajib berpegang atas jalan ijmal. Hak 20 ada. Wajib berpegang atas jalan tafsil. Gitu je beza dia. Jadi maknanya kita kuranglah Imam Asy'ari, Imam Maturidi ni, sebab dia dalam bab usul ni satu jalan. Ada beza gitu je. Macam kita bicara dahulu qada dan qadar. Bezanya Imam Asy'ari qada dan qadar. Imam Maturidi qadar dan qada. Tu je beza dia nya. Beza nama je. Pegangan sama. Beza nama, pegangan sama. Di surau Imam ni saya bawa jalanan Maturidi, qadar dan qada. Hak malam nanti di Masjid Wakaf Tembusu saya bawa jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Saya pun jadi tukar bimbo juga. Di Kemamang hak 2 kali sebulan tu. Hak kitab tu kitab Fatih Faridah. Saya bawa jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Saya biasanya tanya, tepat ni gua mana? Qadar dan qada ke qada dan qadar? Kadang-kadang hok bunyi suaranya seorang aja, pakak seorang tu sudah. Dak lain tutup je mulut tak bunyi. Qadar qada ke qada qadar? Adalah jauh. Qadar qada. Tak apa, kita ambil qadar dan qada.
Lepas tu tak tukar dah lah. Pergi satu tempat yang lain, di sini rukun iman yang keenam, qadar qada ke qada dan qadar. Qada dan qadar. Kita pun pakai jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Gitu je. Pegangan sama ni. Jalanan Imam Asy'ari ke jalanan Imam Maturidi sama je. Dua pegangan di rukun iman yang keenam. Satunya ketentuan Allah, satunya perbuatan Allah. Itu je. Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, perbuatan Allah yang bersifat qudrah. Tapi ketentuan Allah ni nama dia qada ke nama dia qadar? Perbuatan Allah yang bersifat qudrah ni namanya qada ke namanya qadar? Imam Asy'ari dengan Imam Maturidinya dia bertukar dua tu. Pada ni. Sebab dah segi lorah boleh terima belaka dua-dua jalanan tu. Dari segi bahasa Arab. Dari segi bahasa Arab. Qadar takdir boleh pergi kepada kehendak. Qadar takdir boleh pergi kepada perbuatan. Qadar qudrah ada. Boleh pergi pada perbuatan. Tapi qadar takdir ni boleh pergi kepada kehendak. Jadi lurah bahasa Arab. Cuma kebanyakan ahli lurah, ahli bahasa pun tak sama pandangan juga. Kan tokoh bahasa kan tak sama juga pandangan. Jadi di kalangan ahli bahasa Arab kebanyakannya lebih cenderung kepada jalanan Imam Maturidi, qadar dan qada. Tapi kebanyakan ulama, bukan ulama lughah bahasa, mereka ramai mengikuti jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Itu je, tak ada apa masalah pun. Tapi walaupun tak ada masalah, kalau kita tak faham di sini, kita akan jadi tertanya-tanya sendiri. Sebab apa? Sekali kita jumpa kitab qada dan qada, kitab lain qada dan qadar, orang mengajar qada dan qada, orang mengajar qada dan qadar. Kitab pun ada dua, orang mengajar pun ada dua. Tak mana betul qadar dan qada, qada dan qadar ni? Boleh jadi kita sendiri pun jadi keliru juga. Kalau kita faham, tu tak ada payah tu. Hak Maturidi dengan Asy'ari je. Faham tak ni? Mudah je. Tak pernah saya jumpa dengan seorang ustaz, dia mengajar. Lepas habis kelas dia kata, baru saya faham, dia kata. Sebab saya pun tertanya-tanya, dia kata. Apa beza qadar dan qada dengan qada dan qadar? Apa beza? Bezanya Asy'ari Maturidi lah beza dianya. Pegangan tak beza. Tapi dia kata baru faham. Kenapa ada qada qada, kenapa ada qada qadar. Tukar istilah je, panggilan je. Tapi dia kata sebaik anak murid tak tanya. Dia tak sungguh. Saya pernah sebutkan ada satu buku sekolah rendah hak sendirian, bukan kerajaan. Dia ada mata pelajaran tauhid. Kelas satunya qadar dan qada, kelas 2 tak ada silap. Kelas 3, 4, 5 qada dan qadar. Ada ni. Maknanya silibus tu dikeluarkan oleh pihak yang sama. Silibus tu dikeluarkan oleh pihak yang sama, tetapi kemudian pula qada dan qadar, mula-mulanya qada iradah, tapi di jauh 5 qada bukan iradah, qada pergi pada ilmu. Dia pergi pada ilmu pula dah. Ada ni. Mula-mulanya qada tu pergi kepada iradah.
iradah. Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Pergi pada juz 5, qada ni pula ilmu Allah mengetahui. Sekarang ni qada kehendak ke tahu? Faham? Ingat tak kita bicara? Tapi kita bicara qadar, kita bukan bicara qada. Hak masalah kehendak dengan tahu tu. Ni hak jalanan Imam Asy'ari ni. Pergi pada buku sekolah tu. Jam 3 jam 4 qada iradah. Jam 5 qada naik pada ilmu. Sekarang ni Tuhan kehendak ke Tuhan tahu? Ni tu. Ni tak lepas sini, tak lepas rukun mek kenam kita. Ada ni. Nak buka semula ni, nak buka semula. Sekarang jelas yang sedang berlaku ni perbuatan Allah. Kita mati dah keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan kan keluar dua makna kan? Keesaan pada perbuatan keluar dua makna. Apa makna keesaan pada perbuatan? Yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Clear di situ. Keesaan pada perbuatan. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sama ada kam muttasil pada perbuatan itu syirik. Sama ada kam munfasil pada perbuatan itu syirik. Pada ni. Kam muttasil pada perbuatan khilaf pada kafir. Kam munfasil pada perbuatan kafir ijma' ulama. Pada ni. Wahdaniah kita dahulu. Kam muttasil pada perbuatan Tuhan letak kudrah di kita, habis kerja Tuhan. Kerja kudrah di tubuh kita ni pula yang menggerak diamkan tubuh pada menghasilkan kerja. Tu muttasil, berhubung, bekerjasama, berkongsi. Tu muttasil. Pandai ni? Berhubung. Allah letak kudrah di hamba, lepas tu kudrah di hamba lah yang membukah. Ni. Contoh laginya, Allah buat tajam dipisah. Lepas daripada tu siap kerja Allah, habis kerja Allah. Tajam yang ada di mata pisau yang Allah buat tu, yang Allah letak tu, tajam tu memutuskan sendiri, bukan Allah yang buat putus. Allah hanya buat tajam di mata pisau. Itu perbuatan Allah. Allah buat tajam di mata pisau, habis kerja Allah. Sambung pula muttasil ni kan, sambung pula tajam yang Tuhan buat di mata pisau itulah yang memutuskan, bukan lagi perbuatan Allah. Ni kan muttasil dia panggil. Allah letak, Allah jadikan panah di api, habis kerja Allah. Lepas tu panahlah pulaknya, panah pun mari Allah yang bubuh di api. Panah tu pula yang menghanguskan. Tu kan muttasil. Itu khilaf pada kafir. Itu akidah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang khilaf pada kafir. Ada satu pandangan menghukumkan kafir imam tidak sah, ada satu pandangan menghukumkan dosa besar. Ada ni. Hak munfasil, munfasil apa dia? Munfasil ni berasing-asing. Mana ni? Infisal, bercerai. Mak jaih munfasil tu kan. Mak wajib muttasil tu pada satu kalimah. Mak jaih munfasil pada dua kalimah. Bercerai, berasing-asing. Itu infisal. Mana kam munfasil pada perbuatan? Perbuatan Allah buat langit buat bumi. Menggerakkan tubuh badan hamba, tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Memutuskan, tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Menghanguskan, tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Itu kapi ijma' ulama. Hak muttasil tadi, walaupun hamba yang menggerak diamkan tubuhnya sendiri, tetapi ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Hamba boleh menggerakkan tubuh badan ni kerana Allah jadikan kudrah tenaga di hamba. Jadi ada hubungan dengan perbuatan Allah. Tapi tidak keesaan dah lah. Allah separuh, hamba separuh. Tu syirik abang itu. Walaupun pisau memutuskan sendiri, bukan Allah yang buat putus. Tapi mari mana pisau kuasa memutuskan? Pisau boleh memutuskan. Pisau berupaya memutuskan.
Tuhan pisah boleh memutuskan, pisah kuasa memutuskan, berupaya memutuskan. Kerana Allah bubuh tajam lah di mata pisah tu. Tapi putus bukan Allah buat dah. Tajam tu pula yang buat putus. Ni panggil apa? Ittisal, sambung, berhubung, bekerjasama, apa panggil, bersyarikat, berpakat, separuh-separuh. Hak munfasil ni tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Hak munfasil, hamba semata-mata yang menggerak diamkan, tak kait dengan Allah. Pisau semata-mata memutuskan, tidak berkait dengan Allah. Allah buat siang, buat malam je. Allah gerakkan planet besar-besar saja. Hak putus tak ada kaitan dengan perbuatan pisau semata-mata. Hak anguh tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Perbuatan api semata-mata, infisal, berasing-asing. Berasing-asing, tak ada kaitan. Ni kapi ijma' ulama. Faham? Ni kita bicara bab perbuatan Allah dahulu. Wahdaniyah pada perbuatan tu je lah. Semua yang berlaku Allah buat. Okey. Allah buat sebagaimana Allah qadakkan. Qadak tu Allah kehendak ke Allah mengetahui. Situ. Sebab saya sebut tadi buku tadi kan, darjah 3, darjah 4, qadak iradah. Darjah 5, qadak ilmu. Nak kira mana tu? Dia pandangan yang kuatnya, walaupun dua-dua ni jalanan Asy'ariyah belaka dua ni, tapi jalanan yang kuatnya adalah qada iradah, bukan ilmu. Pada ni sebab Quran sebut macam mana, fa'alul lima yurid, ma yurid. Ayatnya lainnya, innallaha yaf'alu ma yurid. Ma yurid, barang yang ia kehendak, bukan barang yang Allah tahu, bukan. Innallaha yaf'alu, sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan. Tu kudrah. Ma yurid, akan barang yang ia kehendak, bukan yang ia tahu. Tapi apa yang Allah kehendak, Allah tahu. Bagi pada tahu. Hak kita dah baca semua dari Yasin tu kan. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Tengok. Kun tu adalah kudrah. Perbuatan Allah kun. Fayakun tu maka adalah barang tu. Kun tu perbuatan Allah yang disebabkan kudrah. Innama amruhu iza arada, sesungguhnya pekerjaan Allah apabila telah menghendaki. Arada, yuridu, iradatan. Iradah, kehendak, bukan tahu. Ada ni. Tetapi kalau diletak qada, macam darjah 5 saya sebut tadi tu, pergi kepada tahu, okey. Tapi dia kena tahu dengan kehendak berlaziman. Apa yang Tuhan tahu perkara akan berlaku, Tuhan kehendak perkara tu akan berlaku. Tuhan ketahui pada azal akan hidup. Tuhan kehendak pada azal akan hidup. Tuhan tahu pada azal akan mati. Tuhan kehendak pada azal ianya akan mati. Tuhan tahu pada azal pada masa tu digerak, pada masa tu didiam. Allah kehendak pada azal pada masa tu digerak, pada masa tu didiam. Dia kena letak dua tu sama. Jangan hanya pergi pada ilmu, Allah tahu saja, Allah tidak kehendak. Itu bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Itu kena faham kat situ. Sebab sekarang ni banyak fahaman-fahaman yang terpesong. Mereka berpegang tidak ada kehendak iradah Allah. Allah hanya mengetahui. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Allah tidak kehendak. Iradah tidak ada. Kehendak Allah hanya langit, bumi, siang, malam, itu kehendak Allah. Dilahirkan, dimatikan, itu kehendak Allah pada azal. Sampai masa buat gerak, buat siang, buat malam tu perbuatan kudrah lah sampai masa. Tapi kehendak Allah hanya sebahagian perkara. Dalam kehidupan kita puluh-puluh tahun ni tidak ada iradah Allah. Tidak ada kehendak Allah. Allah hanya mengetahui. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan sama ada perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada ni. Jadi kalau letak qada ilmu sekalipun kena faham.
ilmu dengan iradah tanjizi qadim yang kita mengaji dahulu. Allah mengetahui pada azal. Allah kehendak pada azal. Tanjizi qadim belaka kan? Adik kena berlazimang dua tu. Bagaimana pun sekali. Allah mengetahui akan gerak, Allah menghendaki pada azal akan gerak. Allah mengetahui pada azal akan diam, Allah menghendaki pada azal akan diam. Ada seiring dua tu. Sampai masa kudrah yang menggerakkan, sampai masa kudrah yang mendiamkan. Tapi antara kehendak dengan ilmu dia selaras. Pandai ni. Jadi kita kena ingat jugalah dalam perkara ni. Jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi. Tadi saya sebut ustaz tu dia kata dia pun mula-mula asalnya tertanya-tanya juga. Barulah dia faham. Kenapa qadar qada, kenapa qada dan qadar dalam kitab lain-lain tak sama. Pernah dalam satu radio, tak mau sebut nama lah. Sebut nama dia marah sebut nama. Sebut nama marah. Tapi radio mana kita faham lah bahagian agama ni. Dan satu radio tu tajuk dia qada dan qadar 1 jam. Tajuk dia qada dan tajuk qada dan qadar. Tajuk. Mula bicara ni doktor bidang agama. Mula bicara dia pun sebenarnya qada dan qadar ini tidak betul, dia kata. Yang betulnya qadar dan qada. Dia betul tajuk. Sepatutnya kalau tajuk tu tak betul, yang dijemput pasti dihantar tajuk terlebih dahulu untuk buat persiapan. Ke macam mana penceramah, siapa-siapa di konti, ini tajuk yang ustaz kena ajar. Pening kawan tu. Ada ni. Bila dipanggil untuk program di konti, pastilah pihak radio sudah hantar tajuk supaya ustaz ni apa ni? Homework apa? Homework tau. Kau panggil? Takkan nak pergi gitu. Kena ada persiapan. Jadi maknanya tajuk tu sudah tersedia. Sepatutnya kalau tajuk tu salah, beritahulah awal-awal kepada pihak penerbit. Minta maaf lah, saya nak minta ubah sikit tajuk. Awak beri tajuk pada saya qada dan qadar tu tak betul tu. Kena tukar qadar dan qada. Perbetulkan dengan pihak penerbit. Jadi tajuknya qada dan qadar, jalan berapa minit, dia pun sebenarnya qada dan qadar ni tak betul. Yang betulnya qadar dan qada. Dia pun cerita qadar dan qada. Walaha qada qadar jalanan Imam Asy'ari. Tak betul macam mana kebanyakan ulama mengikuti jalanan Imam Asy'ari qada dan qadar. Imam Ghazali sendiri pun mengikut jalanan Imam Asy'ari qada dan qadar. Kenapa tidak betul? Qadar dan qada itu jalanan Imam Maturidi. Kedua-duanya betul belaka. Tu bicara tajuk betul dah tu. Qada dan qadar pun tukar situ. Jadi kita kena ingatlah. Kalau qada dan qadar jalanan Imam Asy'ari, kalau qadar dan qada jalanan Imam Maturidi. Kalau tak silap ingat saya dalam kitab Al-Misbahul Munir, jalanan Imam Asy'ari. Tak silap saya lah. Qada kehendak iradah, qadar perbuatan Allah yang bersifat qudrah. Asy'ari Maturidi, dia ada buku didatangkan hak berkhilaf antara Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi. Jadi datang ada satu kitab menceritakan perbezaan. Perbezaan hanya pada furum akidah saja, pada cabang. Bukan pada usul, bukan pada usul akidah, bukan. Tapi kalau dalam bab fiqh, tu banyak sangat-sangat berbeza pandangan. Ini bicara bab hak tauhid. Asy'ari satu, Maturidi satu. Walaupun disebut hak pandangan Qadi Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Al-Haramain, tapi masyhurnya jalanan sifat 20 diletak kepada jalanan Imam Maturidi. Itu biasanya.
Jadi sifat 20 sama di jalanan Abu Bakar Al-Baqillani, jalanan Imamul Haramain dan juga jalanan Imam Maturidi. Hak sifat 20. Adapun jalanan Imam Asy'ari yang wajib diketahui atas jalan tafsil, atas jalan satu-satunya, akan sifat yang wajib setengah dalil, akan sifat yang mustahil setengah dalil. Hak jalanan Imam Asy'ari adalah 13 sifat. Atas jalanan Qadi Abu Bakar Al-Baqillani dengan Imam Haramain dan Imam Maturidi yang wajib diketahui atas jalan tafsil, sifat yang wajib 20, atas jalan tafsil sifat yang mustahil 20 serta dengan dalil masing-masing. Oh ni atas jalan tafsil, atas jalan terperinci. Atas jalan ijmal, atas jalan ringkas, jangan lupalah wajib berpegang, wajib mengetahui dan berpegang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Itu secara ijmal, secara ringkas. Itu ada di awal kitab Faridatul Faraid. Ada di awal kitab Faridatul Faraid. Sifat Allah bukan 13, sifat Allah bukan 20. 13 atas jalan tafsil Imam Asy'ari, 20 atas jalan tafsil Imam Maturidi. Itu je. Apa ada ni? Ijma' satu, tafsir satu. Kemudian tadi tu saya ada pergi jauh tu, pergi pada hak qada qadar, jalanan Imam Asy'ari, jalan Imam Maturidi. Kemudian saya pergi pula kepada sama ada qada tu iradah ataupun qada tu ilmu. Hak ni kena ambil faham molek kita orang tua. Kita orang tua ni bukan untuk pegangan sendiri. Pegangan sendiri ni cukup simple, cukup mudah. Kita tak banyak nak cerita pun, tapi kita kena pandai cerita. Anak cucu kita siapa nak ajar? Kita lah. Kita orang tua, kita belajar nak pegang sendiri je, tak cukup gitu. Itu fardu ain kat tu. Lepas tu fardu ain kat tu. Lepas tu simple sungguh kat tu. Lepas tu kita nak fardu ain. Lepas tu nak menghuraikan tu fardu kifayah. Kita kena boleh menghuraikan pada anak cucu. Memang maklum orang tua ni. Ustaz ceritalah gana-gana pun ustaz, kita setakat pegang sendiri je. Kata kalau setakat untuk pegangan sendiri, lama dah berpegangnya. Ya dia kata. Lepas belajar duk tahap tu je, tak berpegang sendiri gitu. Dia kata gitu je lah. Padahal masa mengajar tu panjang dah ceritanya. Ulang lagi, lepas tu panjang dah ceritanya. Tak boleh nak cerita. Tak boleh dia kata. Mana ulang-ulang tu kemah. Faham ke? Perangat. Perangat panggil dah. Panah. Sama dah. Perangat dengan panah sama je. Tak? Kan nak makan kan. Perangat kot dulu tak kan nak makan sejuk-sejuk gitu. Panah kot dulu. Gitu lah. Sama je tu. Jadi dia kata dia belajar kau dah tu je. Dia tu cukup dah kan. Memang cukup lah fardu ain. Dan menghuraikan fardu kifayah. Tak apa-apalah. Kita bukan nak ngajar ke siapa, dia kata. Dah anak cucu. Anak cucu. Kata anak cucu tu bekalan kita tu. Ada ni. Anak cucu tu bekalan kita. Bukan anak cucu tu setakat berbangga kita keluarga ramai. Tanya raya, kawasan parking penuh ke kereta. Dah anak 5, 6, 7 orang anak. Nak berbangga anak ramai je. Tak. Kita nak berbangga kerana ummah Nabi jadi ramai. Nabi berbangga di hari akhirat, ummah dia ramai. Di antara penyumbangnya kita, anak ramai. Berapa orang? 2, 3 orang. Nabi berbangga dengan ummah yang ramai. Kita pun adalah bahagian kitanya. Ummah Nabi ramai, tapi 2, 3 orang. Orang dulu makan ala-ala kada, belah-belah.
Orang sekarang makan mewah-mewah, KFC je, makan 2-3 beranak je. Oh, dah kedekut dah. Dah makan KFC semua. Tapi makan 2-3 beranak. Mana? Ke mana? Dia kata, ustaz, jangan ustaz banding orang dulu dengan orang sekarang. Orang sekarang sibuk, dia kata. Kalau ramai tak sempat nak susung, dia kata. Wallahu a'lam lah tu. Mungkinlah faham, bukan tak faham pun. Saja je buat tanya. Fahamlah. Sayang sungguhlah. Biarlah ramai-ramai. Mana kalau makan KFC tu 2-3 meja hak kita je. Yo, Allah ramainya anak dia. Baru ya makan KFC. Ni makan KFC, meja budak penuh, kursi budak penuh. Dah ayah 2 orang, anak 2 orang, 3 orang paling-paling ramai. Makna kita ni, anak ni bekal kita. Ada ni. Bekal kita. Nak jadikan anak cucu bekal ni lah kena ada akidah. Dan akidah ni kita yang ajar. Dah kita duduk ngaji masjid ni. Kitab Faridah ni round yang kedua ni. Bukan round yang pertama ni. Nah, kitab Faridah nah. Saya punya ulang. Jemu dia orang dengar ulangnya. Hak tu kan dengar tak nak cerita juga. Hak tu kan dengar tak nak cerita juga. Ulang orang kata ustaz ulang semua. Ulang pun kata orang setakat pegang diri dia je. Tak boleh nak ajar pada anak cucu. Pada tu ulang kalau cerita sekali lalu diri sendiri pun tak lepas nak pegang. Tapi dengan ulang tu alhamdulillah lah, lepaslah pegangan diri, betul, lepas pegangan diri. Tapi anak cucu bekalan kita macam mana? Sekarang ni dalam rakaman banyak pegangan pengatur pesen dapat qada dan qadar daripada bukan calang-calang orang. Tak ada ni. Tidak ada kehendak iradah Allah. Kehendak iradah Allah buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, lahirkan manusia, matikan manusia. Dalam kehidupan puluh tahun tidak ada iradah Allah. Hanya Allah Ta'ala tahu. Itu je. Jadi rukun iman yang ke-6 kitanya sekalian qada dan qadar tak betul bukan sekalian, sebahagian qada, sebahagian bukan qada. Gitu. Ada ni. Ni jangan main ni. Pagi tadi saya ada sebut hak saya ni terdengar. Hak saya terdengar dia di Selangor ni. Dia baca kitab hikam. Saya jarang dengar. Kalau saya dengarnya rakaman-rakaman daripada baba-baba di foto ni memang saya dengar. Untuk lah ilmu bukannya banyak. Kita dengar baba mengajar, kita menambah ilmu. Itulah. Memang saya ada masa saya dengar rakaman daripada baba-baba. Faham tak ni? Memang saya dengar. Tapi kalau hak jenis ceramah-ceramah tu saya tak apa ambil tahu. Tapi saya terdengarlah sekejap. Sekejap je saya terdengar tu dalam 2-3 minit yang awal. 2-3 minit awal je. Dia baca ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Baqarah ke? Sebab ayat tu ayat hak biasa tu. Kahfi. Oh, patut pun. Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sesiapa yang hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang soleh dan tidak menyengutukan Allah. Ni. Jadi Quran memerintah supaya beramal soleh. Quran memerintah supaya beramal soleh. Maknanya beramal soleh ni kita. Ada ni. Beramal soleh ni kita. Tertipu. Ni. Ayat dia.
Tertipu mereka yang berpegang segala-galanya di bawah ketentuan Allah dan pengetahuan Allah. Sebab apa? Allah perintah. Kita buatlah perintah Allah. Mana tertipu mereka yang berpegang segala-gala di bawah ketentuan Allah dan pengetahuan Allah. Mana bukan ketentuan Allah dan pengetahuan Allah. Sebab tu Allah perintah supaya beramal. Oh, dia ke situ. Ada ni? Tertipu. Tertipu. Mereka yang berpegang perkara yang berlaku di bawah ketentuan Allah dan di bawah pengetahuan Allah. Hak ni berat, hak ni berat. Kalau menafikan ketentuan Allah, hak saya sebut tadi, banyak dalam rakaman-rakaman bukan calang-calang orang yang bawa akidah tidak ada ketentuan Allah pada yang berlaku dalam kehidupan kita puluh-puluh tahun. Ketentuan Allah hanya buat langit bawah bumi dan barang-barang besar tu saja ketentuan Allah. Tapi mereka berpegang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Bila menafikan pengetahuan Allah Taala, itu kan Mu'tazilah dah. Atau kafir ijma' ulama. Ada ni. Mu'tazilah tidak menafikan pengetahuan Allah. Allah mengetahui segala-gala. Mu'tazilah menafikan kehendak iradah Allah. Tu. Ada ni. Kalau menafikan pengetahuan Allah, Allah tidak mengetahui. Selepas seseorang buat amal yang soleh, baru Allah mengetahui. Sebelum tu Allah jahil. Itu kafir ijma' ulama. Ada ni. Tertipu dikatakan. Tertipu mereka yang berpegang segala-gala di bawah ketentuan Allah dan pengetahuan Allah. Maknanya bukan ketentuan Allah dan bukan di bawah pengetahuan Allah. Kalau bukan ketentuan Allah, itu Mu'tazilah. Kalau bukan di bawah pengetahuan Allah, itu kafir ijma' ulama. Apa ada ni? Itu kata, siapa nak jaga anak cucu kita? Kitalah mak ayah orang tua ni. Kalau setakat nak belajar pegang sendiri, tak payah belajar tiap-tiap minggu, waktu dah belajar lama dah. Kita belajar ni biar boleh cerita. Kita cuba apa ni? Cuba. Survey apa boleh? Survey tu maksud apa? Survey mana? Pantau apa? Kan kita nak beli barang kan? Survey kan tak? Kita tengok situ harga berapa kan? Kau panggil apa? Selidik. Gitulah. Selidik tu bahasa Melayu ni, bahasa orang putih ni kan dia sebut. Gitulah. Maknanya kita kena selidik. Cuba kau. Kalau kita macam duduk kereta ke dengan anak cucu kita, cuba kau kita bisik-bisik tanya. Dia sigong kita. Tu kacau duk main geng ni. Siap. Dia tak layan dah tu. Dia duk main geng dia je. Dah ni hak besar-besar sikit lah. Hak cerdik-cerdik, hak beradab tu kan. Dia dengar tok nenek dia cakap. Hak nano-nano 7-8 tahun ni memang tidak peduli dah. Tidak peduli hak tu main geng dia. Hak besar-besar ni. Hak Jam 5, jam 6 tu pandai cerdik dah tu. Mana kalau tok nenek cakap dia ni dia tunggu. Cuba selidik. Faham pegang macam mana. Biar mak ayah dia dengar sama. Tengok mak ayah dia klik je. Dia tanya cucu kan, mak ayah dia klik apa? Nanti kan mak tanya dia ngigam mak ayah gitu lah. Mana kita kena selidik tanya. Sebab apa? Sebab sekarang ni orang-orang sekarang dia lebih mengikut orang-orang yang glamour. Orang-orang yang ramai follower. Hak jenis ngajar kitab kapung ni, hak tak peduli mana. Tak peduli mana hak ngajar kitab kapung ni. Orang hak intelek tinggi nu. Mana kita kena peringat. Ini bab iman, bab akidah. Penentuan kehidupan kita ni selamat ke tidak dunia akhirat adalah iman, akidah. Itu kata kita kena selidik tu.
Kena sidik, kena tanya. Sebab memang ada orang yang dia selidik sungguh, dia tanya sungguh, sampai ke adik-beradik di balik kampung tanya, sampai ke mak ayah dia tanya, hok mana-mana dia boleh cakap. Anak beranak kau saudara kau dia boleh cakap, dia tanya. Malang dia kata tak lepas juga. Samalah macam akidah dia sebelum dia belajar tak lepas. Dia pun tak lepas lah masa tak belajar, akidah dia salah. Tapi lepas dia belajar tu dia betul pegang bertaubat dengan Allah. Dia takut ni adik-beradik kampung ni, mak ayah ni, pok rabak ni, dia usul tanya tak lepas juga. Dia bagus tempat kerja kawan-kawan hak jenis mayabang dok tinggal tu pun dia tanya tak lepas juga. Dia kata hak kawan-kawan dak peduli bab hukum hakam tu, hak tu nak cakap tak boleh hak tu. Hak tu dia tak dengar daripada awal tu, hak je boleh cakap. Hak jurulah juru hak baik, hak semayang dak tinggal. Tanya-tanya bab pegangan pun tak lulu. Tapi baguslah. Dia ambil peranan pada ni. Maknanya kalau dia menyampaikan ilmu agama kepada anak beranak, kepada kawan-kawan, maka anak beranak kawan-kawan itu pun bertaubat dan berpegang dengan akidah yang sebenar. Pahala pegangan hak anak beranak dia, kawan dia tadi itu, pahala besar yang dipegang sampai ke mati. Yang hak mula-mula ajar tunjuk ni pun akan boleh pahala besar yang sama. Tak ada ni. Sekarang ni dia cerita kepada adik-beradik dia, apa keluarga dia. Adik-beradik keluarga dia pun berpegang dengan akidah yang sebenar. Pahala besar bagi mereka dan pahala tu akan dapat sepenuhnya kepada yang mula-mula yang sedarkan pada saudara dia ni. Itu besar pahala tu cakap bab akidah. Cakap bab akidah, terutama bab qada dan qadar tu. Tapi nak cakap biarlah kita ni betul-betul kemah molek. Biar kita ni betul-betul kemah molek. Ada ni. Jangan kita cakap sepatah, anak cucu kita pun tanya, tak boleh nak jawab pula kitanya, susah gitu. Tak sungguh banyak pelik-pelik dalam pengajaran sekarang ni. Siapa peringkat tertipu mereka yang berpegang segala-gala di bawah ketentuan Allah dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seolah-olah juga apabila Allah telah kehendak pada azal dianya ahli syurga, dia buat apa jahat pun tetap masuk syurga. Apabila Allah kehendak pada azal ianya ahli syurga, Allah kehendak pada azal ia beriman dan beramal soleh. Faham tak? Sebaliknya dia kata Tuhan kehendak, ni dia pahamang dia lah ni. Kalaulah Tuhan kehendak seseorang tu ahli neraka, berarti dia buat taat banyak mana pun tetap masuk neraka. Kalau Tuhan kehendak pada azab dia ahli neraka, Tuhan kehendak dia pada azab dia menjalani jalanan ahli neraka. Ada ni. Bukan Tuhan kehendak syurga neraka saja. Tuhan kehendak segala-gala perkara. Apabila Tuhan kehendak seseorang beriman dan beramal soleh, berarti Tuhan kehendak seorang tu ahli syurga. Ada ni. Tuhan kehendak seseorang tu kufur, macam Tuhan kehendak Firaun kupur sampai ke mati, Namrud kupur sampai ke mati, Abu Jahal kupur sampai ke mati. Tuhan kehendak pada azab, mereka kekal neraka selama-lamanya. Begitulah. Pada ni. Jadi seolah dia kata kalau Tuhan kehendak syurga neraka Tuhan kehendak. Jadi memang kalau Tuhan kehendak syurga, berarti kalau dia jahat banyak mana pun tak syurga. Bila Tuhan kehendak di syurga, Tuhan kehendak dia beramal dengan amalan ahli syurga. Nak lari ikut mana lagi? Dia pusing. Jadi maknanya Tuhan tidak kehendak syurga dan neraka. Tuhan tidak kehendak berlaku perkara baik dan jahat. Tapi yang ditambah tu kenapa? Tidak ada ketentuan Allah dan seolah-olah tidak ada ketentuan dan pengetahuan Allah. Tolak pengetahuan, tutup buku. Kalau tolak kehendak Allah, itu Mu'tazilah, pegangan yang terpesong. Atau kena ingat molek bahagian kita tu. Tapi saya pun tak pernah tengok hak tunya dah. Saya pun tak tahu siapa pun. Jadi ada termasuk dalam saya terbuka, buka di awal aje. Tengok kitab hikam, buka di awal dalam dengar 2-3 minit tengok mana pula begitu. Tertipu
mereka yang berpegang segala-gala di bawah ketentuan Allah dan di bawah pengetahuan Allah. Berarti yang tidak tertipunya tidak ada ketentuan Allah dan tidak ada pengetahuan Allah. Segala-gala di bawah ketentuan dan pengetahuan Allah tertipu. Mana yang tak tertipu? Segala-gala bukan di bawah ketentuan Allah, atau Mu'tazilah. Bukan di bawah pengetahuan Allah, atau kafir ijma'. Pada ni Allah tak tahu, Allah Ta'ala tahu kemudian. Faham-faham nak duduk kat mana lagi? Kafir lah. Ini dia ni. Saya tak pernah dengar mereka yang menafikan ketentuan Allah, atau biasa dengar menafikan mengetahui Allah tu, tak pernah dengar. Tak pernah lagi tu mereka yang menafikan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kata kita kena kemah molek. Untuk fardu ain faham, pegang. Tak pandai cerita pun luluh fardu ain. Pegangan alhamdulillah. Tapi boleh menghuraikan, boleh menjelaskan. Itu fardu kifayah. Boleh menghurai, boleh menjelaskan. Sampai satu-satu peringkat tak pandai dah. So dia tanya orang lain pula. Gitu je lah. Kita menyampaikan satu ilmu, satu kalimah kita sampaikan seperti ibadah 1 tahun sepenuhnya. Satu kalimah kita sampaikan ilmu seperti melakukan ibadah 1 tahun. Ada ni. Jadi kita cakap ilmu dengan anak cucu kita, satu kalimah yang kita cakap tu seperti ibadah 1 tahun. Tahu kan satu kalimah kita nak cakap agama dengan anak cucu kita. Satu kalimah seperti ibadah 1 tahun. Ada ni. Besarnya kita menyampaikan ilmu agama, tambahan pula kalau kepada anak cucu kita yang berkalang kita, yang sepatutnya anak kita yang ajar kepada cucu kita, tapi anak kita dahulunya kita tak ajar, kita tercuai, kita bertaubah dengan Allah. Jadi kita nak menyedarkan kembalilah anak cucu kita tu, biar mereka faham bab akidah, bab iman, dan menjalani atanya oleh Syekh Sanusi dalam akidahnya Matan Umil Barahin. Dan ini kaul ialah yang masyhur sekarang ini. Wallahu a'lam.